من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengangkat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan usia kepada kita bersama pada malam ini. Kita berdoa mudah-mudahan usia kita ini akan diberikan keberkatan padanya sehingga kita menghabiskan usia kita dalam keadaan beriman kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam bab fil iqtisad fil ibadah, bab pada menyatakan bersederhana, galakkan bersederhana dalam beribadah. Sebelum ni kita baca hadis berkaitan dengan Abu Darda yang telah diziarahi oleh Salman Al-Farisi. Dan dalam dia ziarah kepada Salman Al-Farisi tu, Salman menziarahi Abu Darda tu, dia melihat Abu Darda melampau dalam beribadah sampai Abu Darda membiarkan isterinya dan tidak memberikan hak kepada isterinya. Ditegur oleh Salman kepada Abu Darda. Akhirnya kedua-duanya ini pergi bertemu dengan Nabi, tanya macam mana sebenarnya, ambil pedoman daripada Nabi macam mana. Maka Nabi bagi tahu, ahli kamu ada hak, keluarga kamu ada hak, diri kamu ada hak. Fa'ti likulli zi haqqin haqqah, berilah hak kepada setiap yang berhak. Ibadah kita kena buat, tapi memberikan hak kepada setiap yang berhak itu juga sebahagian daripada tuntutan agama. Hari ini kita sambung hadis wa an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbira an-nabiy anni aqul wallahi la asuman nahar ولا أقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الليل وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ni panjang, kita terjemah sikit-sikit. Katanya telah diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saya berkata, demi Allah, saya akan berpuasa waktu siang dan saya akan mendirikan malam sepanjang malam, ma'ishtu, selagi mana saya hidup. Ni kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Diberitahu kepada Nabi, kata Amru kata macam ni. Satu hari Nabi tanya kepada diberitahu kata Abdullah bin Amru kata macam ni. Satu hari Nabi tanya kepada dia, antal ladzi taqulu zalik, apakah kamu yang berkata macam tu, yakni akan berpuasa siang, mendirikan malam selama mana hidup. Maka kata Abdullah, dia kata, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapa dan ibuku, benar akulah yang berkata perkara tersebut. Nabi kata kat dia, fa innaka la tastati', kamu tak akan mampu, maka berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah sebahagian daripada malam.
dan berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Kerana fa innal hasanata bi asyri amsalha, kerana satu kebaikan akan digandakan 10. Wa zalika mislu siyamid dahr, kalau berpuasa setiap bulan 3 hari digandakan 10, maka gandaan pahala itu akan menjadi seumpama berpuasa 1 tahun. Kata Abdullah bin Amru, dia kata fa inni utiqu afdala min zalik, lebih daripada tu pun saya mampu. Kata Abdullah bin Amru, Nabi kata kalau macam tu fasum yauman wa aftir yaumain, puasalah 1 hari, berbukalah 2 hari, yakni berselang 2 hari sekali puasa. Fakultu, kata Abdullah bin Amru, inni utiqu afdala min zalik, aku mampu buat lebih daripada itu. Jawab Nabi SAW, fasum yauman wa aftir yauman, fazalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa a'dalus siyam. Katanya, maka berpuasalah sehari, buka sehari, dan itulah puasa Daud alaihi salam, dan itulah sebaik-baik puasa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dia kata huwa afdalus siyam, faqultu inni utiqu afdala min zalik. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Amru kata, Nabi kata itulah ya puasa yang paling afdal, yang paling utama. Maka kata Abdullah bin Amru, aku mampu untuk buat lebih daripada itu. Maka kata Nabi SAW, la afdala min zalik, tidak ada yang lebih afdal daripada yang demikian. Tak ada. Kalau kata nak puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, kata Abdullah bin Amru, aku buat kalau sepanjang bulan puasa pun aku mampu. Nabi kata jangan, kerana itulah dia puasa yang paling afdal, yakni puasa sehari buka sehari. Wali an akuna qabiltu salasata ayyamin allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sampai satu ketika dia kata, sekiranya aku terima tawaran yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari 1 bulan, yang dikatakan oleh Nabi, sebenarnya itu lebih aku suka daripada ahliku, keluargaku dan hartaku. Wa fi riwayatin alam akhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail, qultu bala. Dalam riwayat yang lain pula diceritakan, Nabi tanya kepada dia, bukankah kamu yang diberitahu kepada aku, kamu ni siang berpuasa, malam qiyamul lail? Kamukah? Kata Abdullah bin Amru, bala, bahkan sayalah itu ya Rasulullah. Nabi kata kat dia, fala taf'al, jangan buat. Sum wa aftir, puasa dan berbukalah. Wa nam wa qum, tidurlah dan bangunlah sebahagian daripada malam. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, kerana jasad kamu mempunyai hak ke atas kamu. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, mata kamu mempunyai hak ke atas kamu. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan, isteri kamu mempunyai hak ke atas kamu. Wa inna li wazrika 'alaika haqqan, wa innaka bihasbika an tasuma fi kulli syahrin salasata ayyam, kalau kamu mampu untuk buat, yang terbaik untuk kamu, kamu berpuasa dalam setiap bulan 3 hari. Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha, fa inna zalika siyamud dahr, kerana puasa 1 hari digandakan 10, dan pahalanya seumpama kamu berpuasa sepanjang tahun. Fasyadattu fashuddida alayya, aku syadid, aku bersikap keras. Aku kata kepada Nabi, dia bersikap keras ke atas dirinya. Dia kata, inni ajidu quwwah, aku ada kekuatan ya Rasulullah. Nabi kata, sum siyama Nabi Allah Daud wala tazid alaihi, kalau kamu ada kekuatan, puasalah macam puasa Nabi Allah Daud, dan jangan kamu tambah lagi. Qultu wa ma kana siyamu Daud, kata Abdullah bin Amru, apa dia siyam Daud, apa dia puasa Nabi Daud? Nabi kata, nisfud dahr, setengah tahun, yakni puasa sehari buka sehari. Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabira,
ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amru bila dia dah tua, bila kabira, bila umur dia dah tua, dia pun dah tak berapa larat, dia kata ya laitani, alangkah baiknya kalau dulu aku terima rukhsah yang diberikan oleh Nabi, yakni puasa 3 hari sahaja dalam masa sebulan. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, ni macam-macam riwayat tapi semuanya, kebanyakan riwayat ini dalam Bukhari dan Muslim, dan semuanya riwayat ini menceritakan tentang Abdullah bin Amr bin As, tentang sikap syadid dia, sikap keras dia untuk beramal. Wa fi riwayatin alam ukhbar annaka taqumu ad-dahr wa taqra'u al-Qur'ana kulla laylah, faqultu bala. Riwayat yang lain pula Nabi kata, aku dengar kamu ni adalah orang yang siangnya berpuasa, malamnya kamu baca Quran keseluruhannya. Kamukah orang tu? Kata Abdullah bin Amru, bala, bahkan saya ya Rasulullah. Nabi kata, walam urid bizalika illa al-khair. Dia kata, dan kata Abdullah bin Amru, dia kata, saya buat semua tu tidak ada niat lain melainkan saya nak buat baik. Walam urid bizalika illa al-khair. Saya buat macam ni semata-mata kerana saya nak buat baik, saya nak jadi orang baik. Nabi kata, fasum sawma nabiyallahi Daud fa innahu kana a'badan nas waqra' Quran fi kulli syahrin. Kata Nabi, puasalah seperti puasa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Daud adalah manusia yang paling kuat beribadah kepada Allah, dan bacalah Al-Quran dalam masa 1 bulan sekali khatam. Qultu, kata Abdullah bin Amru, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni utiqu afdala min zalik, saya mampu lebih daripada itu baca Quran. Kalau kata nak ulang 2 kali pun mungkin saya mampu. Nabi kata, faqra'hu fi kulli 20. Kalau kamu mampu lebih baca, kalau kamu mampu lebih daripada sebulan sekali khatam, khatamkanlah dia dalam masa 20 hari. Qultu, dia kata kat Nabi lagi, ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min zalik, saya mampu lebih daripada tu. Nabi kata, faqra'hu fi kulli 20, khatamkan dalam masa 10 hari sekali khatam. Qultu ya Nabi Allah, dia kata, wahai Nabi Allah, inni utiqu afdala min zalik, saya mampu baca dan khatam lebih daripada tu. Nabi kata, faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala zalik. Nabi kata, buat 7 hari sekali khatam, dan jangan duk tambah dah, jangan duk minta tambah. Fashadattu fashuddida alayya wa qala liya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Faqala fasirtu ila allazi qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakabirtu wadittu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyallah. Kata Abdullah bin Amru, dia kata, aku bersikap keras kepada diriku nak buat lebih lagi. Maka sikap keras itu akhirnya terkena kepada diriku sendiri, kesannya. Nabi kata kat dia, kamu tak tahu, mungkin kamu akan berusia panjang. Waktu ni dia budak, dia umur muda, dia ada kekuatan. Nabi kata, kamu tak tahu, mungkin satu hari kamu akan berusia panjang. Maka tiba-tiba bila sampai umur dia betul panjang macam yang Nabi SAW kata, dia kata, aku amat suka kalau boleh aku terima rukhsah Nabi, yakni khatamkan Al-Quran dalam masa sebulan sekali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain pula, wa inna liwaladika alaika haqqa, disebut kata, sesungguhnya untuk anak kamu dia mempunyai hak ke atas kamu. Wa fi riwayatin la sama man sama al-abad, dalam riwayat yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Maknanya dia tidak mendapat ganjaran pahala puasa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi kata, ahabbus siyami ila Allah taala siyamu Daud wa ahabbus salati ila Allah taala salatu Daud wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idza laqa atau wala yafirru idza laqiya. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Allah Daud.
dan sebaik-baik sembahyang malam adalah sembahyang malam Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dia tidur setengah daripada malam. Dia mendirikan malam, sama ada 1/3 daripada malam ataupun 1/6 daripada malam. Dan dia berpuasa 1 hari, dia berbuka 1 hari. Dan dia apabila bertemu dengan musuh, yakni di medan, dia tidak akan lari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain pula katanya, ankahani abi imra'atan zata hasabin wa kana yata'ahadu kinnatah ay imra'ata waladih fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'mar rajuli min rajuli lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan munzu atainahu falamma tala zalika alaihi zakara zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala alqini bih falaqituhu ba'da dhalika faqala kaifa tasum qultu kulla yawmin qala wa kaifa takhtim qultu kulla laylah wa zakara nahwa ma sabaq wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-sub'a alladhi yaqra'uhu ya'riduhu min al-layl liyakuna akhaffa alayhi min an-nahar wa kana arada an yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang terakhir, Abdullah bin Amru kata, pak aku, yakni Amru bin As, telah mengahwinkan aku dengan seorang wanita daripada keturunan bangsawan, zatu hasabin, daripada keturunan bangsawan. Bapa aku selalu mengambil berat tentang menantunya, dan dia sering bertanya tentang perihal suaminya. Setelah ditanya, menantu tu menjawab, sebaik-baik lelaki ialah suamiku. Dia tak pernah duduk di atas tempat tidur kami, yakni tidak pernah tidur bersekali dengan dia, dan dia tidak pernah membuka selimut untuk menyetubuhi isterinya sejak kami datang kepadanya. Dia kata, ni'mar rajul zawji, sebaik-baik suami adalah suamiku. Dia membahagikan sepenuh malamnya untuk Allah. Dia tak pernah hirau tentang diriku. Dia tak pernah hirau tentang diriku. Dia kahwin dah dia agak lama, tapi dia masih perawan, dia masih anak darah. Dan ada satu cerita, Allah Ta'ala alam, 3 kali kahwin tapi tetap masih perawan. 3 kali kahwin tapi tetap masih perawan. 3 kes ni dia bawa ke mahkamah. Kes yang pertama dia bawa ke mahkamah, tuntut fasah, tuntut cerai. Qadhi tanya kepada dia, pasal apa nak cerai? Dia kata, aku tak pernah kenal suamiku, tapi ternyata bila kahwin-kahwin, ternyata suamiku ni lemah syahwat, dan diakui oleh suami dia. Hakim telah mengarahkan untuk cerai. Kali yang kedua, lepas dia berkahwin, habis iddah sebab dia berkahwin, lepas habis berkahwin, dia berkahwin, mai pula ke mahkamah tuntut daripada hakim yang sama. Dia tuntut daripada hakim yang sama. Dia kata, ni apa cerita ni? Sekali lagi kahwin tapi aku tidak pernah disentuhi oleh suamiku. Hakim tanya pasal apa? Ternyata suamiku ni seorang gay. Dia tak suka kepada perempuan, dia kira gila dengan lelaki. Kali yang ketiga, mai pula. Dia tanya, dia kata, siapa suamimu kali ni? Apa masalah pula? Dia kata, suamiku ni seorang ahli politik, orang kaya, ahli politik. Dia tanya hakim ni, pasal apa masalah dengan ahli politik? Kata isteri ni, dia kata, demikianlah perangai ahli politik, berani berjanji, tak berani bertindak. Dia berjanji dengan bini dia tu 2 tahun, tak apa, malam esok 2 tahun dia tak menyetubuhi isterinya. Isteri pun minta fasah. Ini berlaku di negeri Mongolia. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, Abdullah bin Amru ada kes ni, dia tak menyetubuhi isterinya. Pak dia Amru bin As tanya, dia kata, macam mana kedudukan laki hang ni? Dia kata, lakiku ni cukup baik, dia tak pernah duduk tempat tidur, dalam masa yang sama dia tak pernah buka selimut untuk menyetubuhi aku. Setelah perkara itu berlarutan agak lama, maka pak dia Amru bin As bagi tahu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata,
panggil dia untuk bertemu dengan aku. Dia pun Abdullah bin Amru bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kat dia, "Kaifa tasum?" Macam mana puasa kamu? Abdullah bin Amru jawab, "Sepanjang hari, setiap hari aku berpuasa." Nabi tanya lagi, "Bagaimana kaifa takhtim? Bagaimana kamu mengkhatamkan Al-Quran?" Dia jawab, "Kulla yaumin." Setiap hari dia mengkhatamkan Al-Quran. Nabi SAW dia kata kulla lailah, tiap-tiap malam dia mengkhatamkan Al-Quran, sebagaimana dalam hadis-hadis yang tadi. Dia membaca Al-Quran di hadapan setengah ahli keluarganya. Bahagian yang akan dibacanya dia membentangkannya di siang hari supaya ringan di malam hari. Kadang-kadang 7 surah yang pertama tu, jenis panjang-panjang tu, tiwal tu, surah-surah yang panjang tu, dia baca di siang hari siap-siap. Dengan makna siang hari pun dia tak bergaul dengan keluarganya, malam hari pula dia perhabis untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Apabila dia berkehendak kekuatan dirinya, maka dia bukalah beberapa hari, lepas tu dia tutup pula, dia berpuasa pula sebanyak hari yang dia berbuka. Dia melakukan semua itu semata-mata kerana dia amat kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin mukminin rahimakumullah. Okey. Hadis ni Al-Imam An-Nawawi ambil daripada pelbagai riwayat. Sebab tu dia sebut wa fi riwayatin wa fi riwayatin wa fi riwayatin. Kebanyakannya dalam Bukhari dan Muslim. Nak cerita apa? Cerita tentang salah seorang daripada ibadullah, Abdullah. Di kalangan sahabat Nabi ni ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Zubair. Salah seorang daripada Abdullah tu adalah Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Dia ni adalah satu orang yang suka untuk menjadikan dirinya ini sebagai ahli syurga melalui beberapa amalan utama. Mendirikan malam, berpuasa, bersahabat dengan Al-Quran dengan makna membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah amalan utamanya. Semayang malam, berpuasa, dan juga mengkhatamkan Al-Quranul Karim, bersahabat dengan Al-Quran sehingga dia khatam tiap-tiap hari, tiap-tiap malam dia mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Nabi SAW dalam riwayat ini dalam pelbagai bentuk, Nabi SAW dengar berita tu, maka Nabi SAW panggil Abdullah bin Amru, dia bagi pengajaran. Agama ini perlu kita duduk di jalan tengah, yakni amal sekadar yang diperintahkan oleh Tuhan, wala tazid, jangan tambah. Dan dalam masa yang sama, jangan juga jadi orang yang lalai daripada tuntutan agama. Tuan-tuan, dalam hal beragama ni tuan-tuan, manusia akan terbahagi kepada dua kelompok. Kelompok yang keras dalam beragama sehingga dia tambah, dia mengeraskan agama ke atas diri dia. Dia tambah tuntutan agama ke atas diri dia. Agama yang tidak diperintah, tapi dia anggap seakan-akan diperintah ke atas dirinya. Lalu dia ni pun akan menjadi masalah dalam dia beragama. Demikian juga kelompok yang kedua yang bertasahul dengan ajaran agama. La salata wala qiyama wala qiraah. Dia tak sembahyang malam, dia tidak ada puasa yang namanya puasa sunat, dia tidak pernah mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Kedua-dua kelompok ini adalah kelompok yang silap. Sama ada yang melampau-lampau sangat sampai tidak memberikan hak, ataupun yang terlalu tasahul, mempermudah-mudahkan urusan agama. Kedua-dua ni adalah perkara yang dilarang oleh agama. Agama dia kena duduk di tengah dalam masalah siyam, puasa sunat, dalam masalah salat sunat, dan juga dalam masalah qiraatul Quran. Tiga benda ni dia kena duduk di tengah-tengah. Tengah-tengah tu apa? Nabi ajar kepada kita. Dalam masalah puasa, untuk awam sebulan 3 kali. Kalau kamu ada lebih kelebihan, siyam yang paling baik adalah siyam Nabi Allah Daud. Dan jangan kamu tambah dah, puasa sehari, buka sehari kalau ada kemampuan. Abdullah bin Amru kata, bila sampai tua, waktu muda dia semangat, okey, tapi bila sampai tua, falamma kabirat ataupun falamma kabirtu, apabila dia telah berusia tua, waktu tu dia mula
dia mula berasa seakan-akan agama menindan dia. Tidak menindas, tapi agama yang dia pegang syadid, sikap keras dia dalam beragama itu menyusahkan dia sendiri. Dalam masalah salat malam macam mana? Nabi SAW sebut, kata paling tidak macam Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, 1/3 daripada malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumul layl, dalam surah Al-Mudaththir Allah Taala sebut paling baik adalah kamu mengambil sedikit daripada malam. Sedikit daripada malam, di penghujung malam. Bukan mendirikan sepenuh malam, tidak, tapi sedikit daripada malam. Dan dalam masalah qiraatul Quran, Nabi ajar khatam 1 bulan sekali, dengan makna 1 hari 1 juzuk. Kalau orang yang tidak pernah khatam Quran melainkan dalam majlis khatam Quran, dia tak pernah khatam Quran, melainkan dalam majlis khatam Quran, yang rajin buat benda ni adalah orang politik. Sepanjang bulan Ramadan tak tahu waktu mana dia baca Quran, dengan sibuk sana apa semua. Orang buat majlis khatam Quran, ahli politik mai untuk merasmikan majlis khatam Quran, dia mula baca daripada surah Wadduha, dia baca. Lepas tu berdoa, ya Allah kami telah mengkhatamkan Al-Quran. Dengan Tuhan pun dia tipu. Dia tak pernah baca pun Quran, tapi mai, ya Allah inna khatamna kitabak, ya Allah kami telah mengkhatamkan kitab kamu dan sebagainya. Selalu hak buat kerja ni adalah orang politik. Yang paling baiknya adalah duduk di tengah-tengah, membaca Al-Quranul Karim 1 bulan 1 hari 1 juzuk, sehingga 1 bulan kita dapat mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Itu yang pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang kedua tuan-tuan, dalam hadis ini, di hujung hadis tu nak cerita tentang Islam tidak menerima konsep rahbaniyah, meninggalkan perkahwinan, menganggap kata wanita ini bukan tempat untuk menjadi wanita ini, ataupun bergaul dengan wanita ini, berseronok dengan wanita ini adalah sebahagian daripada urusan dunia. Dia tak ada kaitan dengan pembinaan ruh dan lain sebagainya. Agama mengajar kepada kita, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Tuan-tuan balik sekali, tuan-tuan tengok ayat ni dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata apa? Nisa'ukum harthul lakum, wanita-wanita kamu, isteri-isteri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, hendaklah kamu boleh mendatangi ladang kamu anna syi'tum, dalam keadaan apa yang kamu suka, kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya ayat ini tuan-tuan, ayat yang menyebut nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, dia datang selepas menceritakan tentang Ramadan al-Mubarak, selepas cerita tentang puasa dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Mungkin orang tertanya-tanya pada malam Ramadan, apakah boleh bersama dengan isteri, apakah boleh berseronok dengan isteri, apakah boleh beristimtak dengan isteri? Al-Quran terus jawab, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, wanita-wanita kamu itu adalah ladang bagi kamu, maka hendaklah kamu boleh mendatangi isteri-isteri kamu itu kapanpun yang kamu suka, bila pun yang kamu suka, dan juga dalam bentuk apapun yang kamu suka, selagi mana tidak berlawanan dengan syarak. Siang hari bulan Ramadan tak boleh mendatangi daripada arah belakang kepada wanita, itu tak boleh. Lain daripada itu, apa yang dibenarkan oleh syarak, kamu boleh mendatangi para wanita kamu. Nisa'ukum harsul lakum. Lalu agama ni menolak konsep rahbaniyah. Satu orang yang mungkin dia kata, saya nak konsentrate kepada ibadah, saya nak beri masa kepada ibadah, wanita saya tak mau dalam hidup saya. Itu bukan agama, dan itu bukan ajaran agama, bukan ajaran Islam. Islam dia menggalakkan perkahwinan. Nabi SAW sebut, ana mufakhirum bikum bikasratil umam yaumal qiyamah, atau kama qal, Nabi kata, aku akan berbangga dengan kamu apabila kamu boleh mendatangkan umat yang ramai, mempunyai zuriat yang ramai pada hari kiamat kelak. Nak dapat zuriat yang ramai dengan cara mana? Sudah tentu dengan berhubungan dengan para wanita. Dan pengajaran yang ketiga, sudah tentu pengajaran yang paling utama, hadis-hadis ini nak mengajar kepada kita tentang menolak sikap keterlaluan, keterlampauan, sikap melampau dalam beribadah.
Hadis-hadis sebelum ni kita baca halakal mutanatti'un. Nabi kata hancurlah orang-orang yang suka melampau-lampau, menambah-nambah dan memberat ke atas diri mereka sendiri. Itu dilarang oleh agama. Itu dilarang oleh agama. Agama ini datang inna dina yusrun wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Kata Nabi, sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada satu orang yang memaksa-maksa, mengerah-ngerah, menyuruh-nyuruh, memberatkan agama ke atas dirinya illa ghalabah, melainkan akhirnya dia yang akan kalah. Seumpama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bila sampai dia tua akhirnya dia kalah. Bila sampai dia tua akhirnya dia kalah. Nak baca Quran waktu tua tu dia makin mengantuk mudah. Nak baca Quran, nak khatamkan satu hari dia makin letih dan sebagainya. Dia kata, kalaulah waditu, kalaulah waktu tu aku terima apa yang disuruh oleh Nabi, nescaya cukup mudah untuk kehidupan aku. Jadi tuan-tuan, agama mengajar kita jangan melampau. Keterlampauan dalam beragama ditolak oleh agama ini. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis yang kedua untuk malam ni, wa an Abi Rib'i Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi al-katibi ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah qultu nafaqa Hanzalah qala subhanallahi ma taqul qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin fa idza kharajna min 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna azwaja wal aulad wad dayyi'at nasina katsira qala Abu Bakr radhiyallahu an fa wallahi inna lanalqa misla hadha فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكون عندي وفي الذكر لا صافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم لكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات رواه مسلم. Daripada Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi, dia ni siapa? Salah seorang daripada penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada beberapa orang penulis yang menulis wahyu. Bila wahyu itu turun, mereka ni dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan mereka tulis. Katanya satu hari saya bertemu dengan Nabi, saya bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar bila jumpa dengan dia, dia tanya, kaifa anta ya Hanzalah, apa khabar kamu, apa keadaan kamu, macam mana kedudukan kamu. Dia tanya lagu tu, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana keadaan kamu wahai Hanzalah. Hanzalah jawab, dia kata, nafaqa Hanzalah, Hanzalah ni seorang munafik. Nafaqa Hanzalah, dia kata munafik sungguh Hanzalah ni. Hanzalah kata agak dah tuan, poin pertama yang kita nak tengok, Hanzalah dan para sahabat yang lain, bila mereka dengar pengajaran daripada Nabi, cerita tentang orang munafik, cerita tentang orang yang tak tergelincir, cerita tentang orang yang rugi dan sebagainya ni, mereka nampak mereka berbanding kita. Baca ayat tentang munafik, baca dengar ayat tentang munafik, tazkirah tentang ayat tentang munafik ni, kita nampak orang lain. Itu beza antara kita dengan generasi sahabat. Hanzalah ni bila dia tengok pada diri dia, dia kata nafaqa Hanzalah, Hanzalah ni memang seorang munafik. Abu Bakar tanya, Abu Bakar kata, subhanallah, maha suci Allah, hang kata apa ni, ma taqul, hang kata apa ni. Kata Hanzalah, ketika kita berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tazkirah, bagi peringatan kepada kita tentang syurga dan neraka, seakan-akan syurga dan neraka tu duduk depan mata kita. Kita nampak betul-betul. Bila Nabi baca ayat wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, bila kita baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, tuan-tuan, ayat-ayat tentang syurga ni, tuan-tuan baca innalil muttaqina mafadha
hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Dalam surah An-Naba Allah Ta'ala sebut tentang hadaiq, tentang kebun-kebun yang akan diberikan kepada ahli syurga. Ahli syurga ni boleh minum daripada susu, ahli syurga ni boleh minum daripada madu. Ahli syurga ni, bila Nabi memperingatkan kita, kata Hanzalah, tentang syurga dan neraka, seakan-akan syurga dan neraka duduk depan kita. Tapi bila kita tinggal, kita keluar daripada Nabi, maka pada waktu itu isteri kita, anak kita, reta kita, menyebabkan kita lupa hak tadi ni. Hak tadi ni hak kita duk ingat, kita nampak seakan-akan syurga duduk depan mata kita ni. Bila kita keluar daripada majlis tu, kita seakan-akan melupakannya. Abu Bakar kata, kalau macam tu kita sama. Kita sama. Aku pun rasa macam tu. Fantalaqtu, maka Hanzalah dan Abu Bakar pun pi kepada Nabi sampai mereka masuk bertemu dengan Nabi. Hanzalah kata macam dia kata ke Abu Bakar tadi ni, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ni seorang munafik. Tuan-tuan, hak ujung ni tuan-tuan cuba perhati. Macam mana Nabi daripada orang yang ekstrim dalam memahami agama, Nabi ajar kepada dia bahawa cara kamu berfikir itu salah. Kamu berfikir kena dengan kacamata agama, kena dengan neraca agama. Kita tak boleh meletakkan satu ketetapan berasaskan kepada rasa hati, rasa-rasa kita saja. Kerana macam tu memang kedudukan kita. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan pun sama. Bila kita duduk di kalangan orang-orang baik, kita baca Al-Quranul Karim, kita baca tentang nikmat syurga, kita baca tentang azab neraka, kita baca tentang kedudukan orang yang lo'lang, kita baca ni semua tuan-tuan, dia akan meningkatkan iman kita. Tapi tuan-tuan, bila keluar duduk di kedai kopi tuan-tuan, cerita pula tentang bola, waktu tu macam kita lupa segala-galanya. Manusia. Tanya Hikam ketika duduk di Stadium Bandaraya dengan duduk di Masjid Sungai Ara, dia beza tuan-tuan. Waktu hore-hore di Stadium Bandaraya, manusia, benda biasa. Abu Bakar kata, aku pun rasa macam tu. Masuk jumpa dengan Hanzalah. Hanzalah kata, inilah kami ya Rasulullah. Kami bila kami duduk di sisi Tuhan cerita syurga, Tuhan cerita neraka, kami nampak macam duduk depan mata kami. Tapi bila kami keluar, harta kami, isteri kami, anak-anak kami menyebabkan kami lupa banyak. Nabi kata, ni ajaran Nabi tuan-tuan. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, lau tadumuna ala ma takuna indi, kalau kamu berterusan macam ketika kamu duduk di sisiku, nascaya malaikat akan duduk di atas tempat tidur kamu, dan juga di hamparan kamu, di tempat tidur kamu itu dipenuhi dengan malaikat, dan juga di jalanan kamu, di jalan-jalan ini penuh dengan para malaikat. Lakin ya Hanzalah, sa'atan, akan tetapi wahai Hanzalah, satu saat, satu ketika. Maksud dia nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu, kalau hampa pi ambil peranan malaikat, maka kerja di tengah-tengah jalan ni pula akan diambil alih oleh malaikat. Yang kata nama manusia, memang saya dan tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, kita ada emosi yang pelbagai. Kita bukan macam malaikat. Malaikat ni Allah Ta'ala sebut dalam At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah, dan mereka melakukan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah. Sebab tu ada malaikat yang dipanggil dengan hamalatul arash, malaikat yang menanggung arash, yang bawa arash, yang mengangkat arash. Ada manusia, ada malaikat yang yarka'un, mereka itu kerja mereka rukuk dan sebagainya. Tapi tidak manusia. Kalau kamu pun jadi keras macam tu, sampai tidak ada ruang untuk kehidupan, maka tempat kamu akan diambil alih oleh para malaikat. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sa'atan, satu saat demi satu saat, yakni ada ketikanya kamu menjadi seorang yang terlalu serius ketika beribadah, ada seketikanya kamu menjadi orang yang terlalu serius dengan kehidupan. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Quran sebut dalam suratul Qasas, wabtaghi, hendaklah kamu cari apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu daripada dunia ini, daripada hasil dunia ini.
wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu kena mencari kenikmatan akhirat yang Allah Taala berikan peluang kepada kamu, tapi dalam masa yang sama wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu dalam kehidupan di dunia. Tuan-tuan, dalam hadis yang kita baca dalam bab-bab yang sebelum ini, baginda Rasul mengajar kepada kita orang yang mencari yang halal itu adalah ibadah dalam pelbagai dimensi kehidupan. Bukan dengan makna kita duduk dalam keadaan nampak macam serius sepenuh bang. Tidak. Nabi kata sa'atan. Itulah dia agama. Kerana agama dia tak lawan dengan fitrah. Agama dia tidak lawan dengan fitrah. Manusia nak makan, manusia nak kaya, manusia nak buta, manusia nak membahagiakan anak. Itu semua adalah sebahagian daripada perjalanan fitrah manusia yang perlu berada di atas neraca dan jalan yang tepat mengikut tuntutan Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Bukan makna kalau nak beragama, satu ketika tuan-tuan, ada grup yang bila kata nak agama ni kena buang dunia. Tak boleh menikah, tak boleh pergi Mekah, tak boleh apa semua. Kita kena bagi penumpuan kepada agama. Agama apa? Apakah kita ni bukan malaikat? Kita bukan malaikat. Kita memerlukan kepada makan dan kita ada syahwat. Saya dan tuan-tuan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita akal, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nafsu, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita gharizah. Dan kerana itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'atan, ada ketika dan saatnya kita memberikan kehidupan ini untuk ibadah, ada ketika dan masanya kita memberikan kehidupan ini, kita memberikan usia kita ini untuk kehidupan yang juga dia merupakan ibadah. Agama ini agama yang memberikan perhatian kepada tuntutan roh dan juga tuntutan jasad. Agama ni itu makna wasatiyah, itu makna pertengahan. Agama yang memberikan tuntutan kepada tuntutan roh dan tuntutan jasad. Tuntutan roh dan tuntutan jasad itu kedua-duanya ada garis halus yang memisahkan ini halal dan ini haram. Tuan-tuan, akhirnya orang kena pi berteleku, orang kena pi menyembah kepada macam-macam jenis Tuhan, zat-zat yang tak pakai dan sebagainya. Pasal apa? Pasal manusia secara fitrahnya dia perlu bimbingan roh. Lalu dia pergi cari agama yang kadang-kadang salah. Kenapa manusia pergi cari hiburan? Kerana memang fitrah manusia dia memerlukan hiburan. Semua itu benda fitrah. Benda fitrah manusia ini dia hendaklah berjalan selari dengan tuntutan agama, sehingga garis pemisahnya boleh dan tidak boleh, halal dan haram itu terlalu halus. Sa'atan. Jangan keras sangat macam mana yang difahami oleh Hanzalah. Tuan-tuan, satu orang, dia pun ini hadis yang ketiga, kita baca yang paling akhir nanti insya-Allah. Satu orang dia pun baru bertobat. Dia pun baru kenal agama. Dia duk rasa kerja buat agama. Jumpa di airport Kuala Lumpur, KLIA. Jumpa di KLIA, dia tengok, dia kata macam orang tak beriman langsung. Dia kata kat saya tengok, saya kata orang beriman macam mana? Dia kata, Ustaz, sekali kita berpegang dengan agama, kita kena terus berpegang dengan agama. Saya kata insya-Allah masih lagi berpegang dengan Islam apa semua. Dia kata yang sampai tak pakai kepiah ni pasal apa? Tu masalah dia. Berpegang dengan agama ni kena pitang mana pun kena pakai kepiah. Dia pakai dengan sorban bagaimana, dia kata kena macam tu. Tangan kena ada tasbih di tangan, jangan ada handphone. Macam tu pula. Jadi tuan-tuan, kita kena memahami kata kehidupan kita ni tuan-tuan, memenuhi tuntutan jasadi dan tuntutan ruhi itu adalah agama. Dan agama tidak mengajar kepada kita untuk keras. Bila kita faham satu fahaman yang kita sebut kata agama, maka kita kata itu sebenarnya satu tuntutan yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Tidak, tuan-tuan. Jadi memahami agama itu hendaklah dengan wajahnya yang wasati, wajahnya yang pertengahan, yang adla, wajahnya yang sebenarnya. Bukan memahami agama dengan percikan dan fahaman-fahaman yang tersendiri. Ada orang yang macam sahabat kita tadi, dia memahami agama ni dalam bentuk
dalam bentuk disiplin berpakaian. Mesti semua orang pakai baju warna putih, jubah macam dia, mesti serban dan sebagainya. Kelain pada tu, dia kata nampak macam kurang iman. Tak tepat. Tak tepat. Hadirin mukminin rahimakumullah, hadis yang terakhir. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy yakhutubu idh huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nazara an yaquma fi asy-syam wa la yaq'ud wa la yastadhil wa la yatakallam wa yasumu faqala an-nabi muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma shaumah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok seorang lelaki duduk berdiri di tengah-tengah padang. Seorang lelaki duduk berdiri di tengah-tengah padang. Nabi SAW pun tanya, lelaki itu siapa? Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Israil adalah nama lain bagi Yaqub. Dia adalah Abu Israil. Dia bernazar nak diri di tengah-tengah panai. Dia tak mau duduk, dia tak mau siapa-siapa dia tak mau berteduh di mana-mana, dia tak mau bercakap dengan siapa-siapa, dan dia tak puasa. Nabi kata apa? Nabi kata suruh dia bercakap, suruh dia berteduh, suruh dia duduk, dan suruh dia menyempurnakan puasanya. Dia nazar dia syadid, nazar dia keras. Nazar dia tuan-tuan keluar daripada keperluan hidup manusia. Manusia ni dia tak boleh duduk tengah-tengah terik matahari sepenuhnya. Dia tak boleh berdiri sepenuhnya. Itu tak betul. Nabi SAW kata nazar hak tepat puasa. Sebab yang kata nazar ni, kita bernazar, kita meletakkan satu kewajipan yang asasnya bukan wajib kepada kita, sebagai sebahagian jalan daripada mentaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar untuk melaksanakan haji, nazar untuk melaksanakan umrah, nazar untuk buat kenduri, nazar untuk sebelah kambing dan sebagainya. Asalnya tidak wajib kepada kita, tapi kita kata lillahi alayya, kerana Allah maka wajib ke atas saya. Kalau sekiranya dapat sekian-sekian, saya bernazar sekian. Agama mengajar kepada kita jangan bernazar luar daripada batas fitrah manusia. Jenis piduk diri, nazar untuk berdiri, puasa dalam keadaan berdiri, nazar puasa sampai tak boleh cakap orang, jangan. Nabi kata hak lain tu batalkan, cuma suruh dia menyempurnakan puasanya. Nazar yang seumpama itu dilarang. Apatah lagi nazar hak pelik-pelik. Kalau Kedah menang dengan Selangor, dia nak berjalan daripada Putat sampai ke Kota Samarahan dalam keadaan telanjang, ni eloklah. Ataupun tuan-tuan, masa pelihara kecil Arau dulu 1998 ke 1998 ke 1997 ke, ada satu orang kata kalau parti sekian menang, dia akan jalan keliling Perlis dalam keadaan bertelanjang. Ni nazar maknut ni nazar yang tidak dibenarkan oleh agama. Seorang yang bernazar, dia wajib untuk menunaikan nazarnya, tetapi nazar yang bertentangan dengan fitrah itu dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kata wal yutimma shaumah. Adapun nazar dia untuk berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan nazar tersebut. Adapun untuk berdiri tengah panai, tak mau berteduh dengan siapa-siapa dan di bawah siapa-siapa, hak tu batalkan nazar tersebut. Itu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin mukminin, hadis-hadis ini daripada hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir dalam bab ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang ajaran agama, bahawa kita perlu duduk di tengah-tengah. Tengah-tengah itu bukan dengan makna memilih ataupun pertengahan ataupun sederhana, bukan dengan memilih yang mudah daripada agama. Tidak. Kerana semua agama, arahan agama itu adalah mudah, mampu untuk dilaksanakan oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan kepada satu-satu jiwa, kepada manusia, melainkan apa yang mampu untuk dia lakukan. Apa makna pertengahan? Pertengahannya adalah makna sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Kerana dalam semua arahan-arahan agama ini akan ada dua kelompok yang melampau. Kita simpul daripada sebuah hadis-hadis ini. Akan ada dua kelompok yang melampau. Kelompok yang melampau ke arah berlebih-lebihan dan kelompok yang melampau ke arah berkurang-kurangan.
Dua-dua ni akan ada kelompok yang melampau. Dia berlebih-lebih. Nabi SAW suruh berpuasa sunat, dia berlebih-lebih. Ada Nabi SAW suruh mendirikan malam, dia berlebih-lebih. Sampai dia, ini dalam hadis ni, banyak riwayat tentang para sahabat yang mai jumpa dengan Nabi, kami nak sembahyang sepenuh malam. Hadis tentang Abdullah bin Amru tadi ni, dia sembahyang sepanjang malam, dia khatamkan Quran dan sebagainya. Itu tidak diajar oleh agama. Makna pertengahan adalah di atas jalan yang lurus yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, pengajaran yang kita boleh ambil daripada semua hadis ni tuan-tuan, agama yang tepat itu yang kita panggil Hanifah, agama yang tepat, agama yang benar, agama yang murni itu adalah yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman yang ditanam oleh baginda. Bukan mengikut faham-faham orang lain, tak. Mengikut fahaman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang mengkhatamkan Al-Quran satu malam yang Nabi kata salah tadi ni? Siapa dia yang bertindak untuk berdiri di tengah-tengah padang dalam keadaan panas dan menunaikan nazarnya? Siapa mereka ni semua? Mereka ni semua adalah sahabi. Siapa yang kata diri dia munafik? Hanzalah. Siapa dia Hanzalah? Katibul wahyi, orang yang menulis wahyu. Tapi bila bawa mai kepada Nabi, Nabi betulkan pandangannya. Nabi kata ke Hanzalah, pandangan kamu salah. Yang tepatnya ialah apa yang disebut oleh Nabi. Pandangan Abdullah bin Amr bin As yang khatamkan malam, yang berpuasa sepanjang hari, yang berqiyam pada waktu malamnya, yang membiarkan isterinya, dan pandangan isterinya yang menyatakan suami yang baik itu adalah suami yang tidak menggauli isteri, itu semua dibatalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalau ada huraian yang tidak bertentangan dengan apa yang telah disempurnakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau mengikut pandangan dan agakkan orang, macam yang ni semua ni orang-orang baik tuan-tuan. Hanzalah, siapa dia, Abdullah bin Amr bin As, Abu Israel, dan sebelum itu lagi cerita tentang 3 orang yang pergi bertemu dengan Nabi bertemu dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang isteri Nabi sendiri yang ikat di antara 2 tiang dengan satu tali. Dalam hadis, dalam bab ini kita baca, dia ikat, dan dia perbuat semua ni pasal apa? Nak dekatkan diri mereka kepada Allah, dan itulah pandangan mereka terhadap kesempurnaan beragama. Nabi tengok semua, Nabi kepak semua. Nabi sebut kata yang benarnya macam yang diajar tunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita beribadah kepada Allah tapi dalam keadaan beriktisad, bersederhana, duduk di pertengahan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Makna orang yang kuat beragama adalah orang yang menunaikan hak Allah, hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dia dengan manusia. Kita sedang berada di dunia ini. Dunia ini adalah tempat untuk kita bertanam. Dunia ini adalah tempat untuk kita menikmati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, dengan nikmat Tuhan yang mana yang kamu nak dustakan? Tuan-tuan balik lagi akhir dah ni tuan-tuan, insya-Allah. Kalau tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan buka dalam Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tuan-tuan akan jumpa perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, dengan Tuhan, dengan nikmat Tuhan yang mana yang kamu nak dustakan. Tuan-tuan tengok daripada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang paling akhir, nescaya tuan-tuan akan dapati kebanyakan ayat-ayat tersebut atau hampir keseluruhan ayat tersebut membicarakan persoalan hidup di atas muka bumi ini. Cerita tentang marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Cerita di alam laut yang kita boleh menggali daripadanya dan kita boleh mengambil banyak manfaat daripadanya.
Lepas tu Allah Ta'ala tanya, nikmat Tuhan yang mana lagi kamu nak dustakan? Dengan makna apa tuan-tuan? Memang ketika kita hidup di dunia ini, agama menyuruh kepada kita, Allah menyuruh kepada kita untuk menikmati dan melazati kehidupan. Bukan dengan makna kalau kita nak beragama tinggalkan kehidupan. Tidak begitu yang diajar oleh agama. Tak. Saya dan tuan-tuan semua hafal ayat ni. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Tuhanmu berikan kepadamu, maka hendaklah kamu ceritakan, gambarkan, zahirkan nikmat tersebut dengan makna kita disuruh untuk menikmati kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada baiknya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dan meridai kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.